Kita pergi kepada wacana kedua. Saya dengan menjemput dan mempersilakan Tuan Amir Ali Wali Muhammad yang lebih mesra dengan panggilan Abang Amir, bekas penasihat ekonomi mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang akan memberikan kita pandangan beliau dan juga nasihat dan pesan-pesan khasnya melibatkan aspek kewangan peribadi dan keluarga, kerana pasti yang terjejas tu individu kan. Mungkin dia akan mulakan dulu dengan intro tentang ekonomi makro, tapi lebih utama bagaimana kita menghadapi perkara ini secara praktikal di peringkat masing-masing. Dan saya tanpa melengahkan masa lagi, mungkin Abang Amir nak pakai slide. Abang Amir dah diberikan izin untuk share screen. Saya dengan ini menyebutkan dan mempersilakan Abang Amir untuk memberikan buah fikiran beliau. Silakan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara? Clear bang, jelas. Jelas. Okey, alhamdulillah. Clear. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudara pengurusi majlis, saudara presiden, rakan-rakan saya dalam wadah yang saya tahu ada juga pada hari ini, rakan-rakan ABIM, rakan-rakan PKPIM. Terima kasih kerana memberi kepercayaan. Tapi itulah semalam petang baru tahu, dan lepas tu pun ada sesi dengan IDE. Jadi pukul 9.20 tadi baru siap slide sikit-sikit lah. Kerana kalau nak cakap ni nak banyak sangat isu nak bagi tahu, jadi buat slide sikit supaya ada apa ni, bantuan lah untuk saudara-saudari untuk memahami dengan lebih baik, lebih mudah. Apa yang saya nak bincangkan pada hari ini mungkin ramai orang yang dah tahu, jadi minta maaf lah kerana kalau bercakap tentang walaupun bercakap tentang ekonomi, saya mesti memulakan dengan fakta mengenai COVID, kerana bila kita bercakap tentang natijah kepada rakyat, kita juga kena lihat bagaimana strategi dilakukan. Sebelum strategi dilakukan, ia perlu juga kita lihat bagaimana sama ada mereka melakukan dengan betul. Kalau kita belajar management, dia ada dua perkataan yang berbeza. Kadang-kadang orang silap, ingat sama. Efektif dan efisien. Kedua-duanya adalah dua perkataan yang berbeza. Dan efektif dan efisiennya juga merujuk kepada dua level yang berbeza. Itu nantilah, ini management class. Okay. Let me share the screen first. Saya akan bercakap, mulakan dengan snapshot. Allah. Snapshot berkaitan dengan COVID. Okay. Allah. Boleh nampak Boleh nampak ke? Boleh. Boleh okey, pas. Ini COVID tak payah nak tengok ni. Okey, pas. Ini yang pertama. Boleh nampak Okey, sekarang ni kita nak melihat di mana Malaysia berbanding dengan world average. Saya selalu suka melihat tentang world average. Asalnya kita memang bangga sangatlah. Sampai ada orang kata kalau PH terus mati ramai orang. Minta maaf lah cakap sikit pasal politik. Sampai orang kata kalau kita terus ni ramai orang mati, padahal masa kita tak ada seorang mati pun. Yang sekarang dah 3,000 dah meninggal. Tak ada, ini meninggal tak meninggal tu kuasa Allah Ta'ala, tapi kita sebagai manusia perlu mentadbir dengan baik, dengan betul. Kalau kita lihat dua ni, macam mana nak? Okey. Kita lihat di sini, boleh nampak ke bila saya buat dengan cursor ni? Boleh. Dua peak di sini. Nampak Kita lihat juga peak di sini dan peak di sini. Ini world, saya ambil daripada World Infometers. Kalau di dunia ni lebih kurang sama naik sikit je. Tetapi di negara kita lebih teruk. Maknanya wave ni lebih teruk. In fact sekarang ni kita lebih teruk dari India kalau kita lihat sebagai dari segi infected per million population. Itu juga kalau kita lihat Selangor terlalu tinggi. Selangor 6,5 juta rakyat. Kan, Labuan berapa ramai sangat tapi 100 lebih. Jadi itu pun kita kena convert juga, baru kita tahu sama ada tinggi atau tidak.
absolute numbers doesn't tell me anything, but relative number give me something which I can make decision. Tapi kalau kita buat decision based on absolute number, that's the biggest mistake that we have ever made. Dan saya merasa amat duka cita kalau MKN melaksanakan apa ni. Jadi okey, kita lihat kes baru harian lebih tinggi daripada, mana we are worse off than previously bila world is about the same. Active cases ni yang saya lihat selalu. Kerana active cases ni akan memberitahu saya sama ada doktor mengah atau tidak mengah. Kerana itulah berapa ramai yang sekarang ni terpaksa dihadapi oleh doktor-doktor, termasuklah mereka yang terpaksa duduk di rumah kerana tak ada lagi katil. Ramai sahabat saya, sahabat kita pun ada wadah hari tu, terpaksa duduk di rumah kerana tak ada katil. Jadi yang ini yang sini kita tengok kurang peak di sini rendah daripada peak di sini, tapi kita belum sampai peak lagi, wallahualam. Dah sampai ke belum tak tahu, tapi kalau ikut graf ni tak confirm that it has peaked. But now we are higher than the one in February. Unlike world which is lower. Jadi maknanya we are worse off than world average. Begitu juga dengan kes kematian harian. Di sini kita terlalu very good. Tetapi di sini terlalu tinggi. Walhal untuk dunia pula actually dia rendah lagi. Kalau kita lihat all this, we are actually going into a worse case daripada the previous wave, unlike the world yang tidak sebegitu teruk. Dan ini yang dicakapkan tadi tentang ICU yang memerlukan bantuan. Yang sebelum ni saya tunjukkan dari Januari tahun lepas hinggalah sebenarnya sehingga semalam, sehingga figure semalam. Yang ini pula dari untuk tahun ni lah, dari Disember tahun lepas sehinggalah 2 bulan Jun. Kita lihat bagaimana yang warna hijau muda ni right hand side right hand side kematian, yang 2 lagi tu left hand side. Yang ini ICU, yang ini ICU, yang ni yang memerlukan bantuan pernafasan, intubators. Kita lihat trendnya memang sejak 5 Mei terus naik je. Hari ni pun naik lagi. Everyday registering records. Dan bagi saya tak kira lagi, sepatutnya boleh come up dengan some kind of statistics lah which is very important, iaitu berapa ramai daripada yang masuk ICU ni yang sebenarnya meninggal, dan berapa ramai sebenarnya yang discharge with disabilities, and how many percent discharge without disabilities. Dan begitu juga yang perlu intubators, how many percent yang casualty, how many percent discharge with disabilities, dan juga discharge dengan without disabilities. Mind you, pagi tadi pak mertua kepada sepupu saya meninggal COVID, tetapi dia dah negatif. He is 72 tahun. Dia dah negatif COVID, tetapi seminggu selepas dia negatif COVID, keluar rumah, duduk di rumah, dia tak lalu nak makan, dan tiba-tiba check oksigen level rendah, dan bila buat x-ray dapat tahu yang affect paru-paru, dan kemudian kreatinin tinggi. Maknanya apa yang berlaku ialah, I'm not very sure, is it post-COVID atau apa ni? COVID yang melanda dia tu, walaupun dah negatif, dia dah damage dia punya paru-paru dan juga buah pinggang. So pagi tadi 7.45 pagi meninggal. Innalillah. Dan wife dia pun sedang lagi dalam ward, belum negatif lagi, masih positif. So ini perkara-perkara yang berlaku. Jadi kalau statistik ni tak dikeluarkan oleh KKM, bagi orang yang macam saya lah, saya tak ada statistik tu. Kalau ada statistik tu lebih baik. Okay, jadi ini observation kita lah, observation saya. Situasi pandemik COVID di Malaysia pada waktu ini lebih buruk daripada keadaan di dunia secara purata, dan juga lebih buruk daripada apa yang kita lalui sebelum ini, bulan Februari, Mac. Dunia secara purata mengalami penurunan kes harian, kes aktif dan kematian harian, tetapi di Malaysia kesemuanya terus meningkat. Akibatnya angka-angka di Malaysia pada bulan Mei jauh lebih tinggi daripada angka-angka pada bulan Februari. Ini satulah wave. Dan kalau kita lihat PKP, semasa PKP 1.0, ini yang ini kes baru ni, kes aktif, kes kematian harian.
6,5 minggu PKP 1 sebenarnya terlalu sikit. Kalau relatif dengan sekarang ni terlalu sikit lah, tapi relatif pada bulan Februari memang tinggi lah. Ratus-ratus je, tak banyak. Dan sama 6,5 minggu. PKP 2 selama 7 minggu di sini, 13 Januari sampai 4 Mac. Kemudian ini apa yang saya katakan sebagai PKP 3.0 Preamble. Masa tu menteri-menteri pun cakap PKP 3 juga yang bermula sehari sebelum Raya Puasa. Tiba-tiba yang baru mula 2 hari lepas pun nama PKP 3. Saya pun bingung jugalah. Kan? Tapi yang ini ada 3 minggu. So walaupun sebenarnya kita start PKP 3 atau yang dikatakan sebagai lockdown 2 hari lepas, kita sebenarnya telah bermula PKP 3 minggu lebih awal. Jadi dari segi impak ekonomi ataupun keuangan ke atas rakyat, kita tak boleh lihat sebagai kita badan persatuan kita ABIM ni, kita tak boleh lihat, NGO tak boleh melihat kesan ke atas rakyat ni, kesan kepada sahabat-sahabat kita only 2-3 hari. Alah baru start 1 Jun. Baru sangat. Tidak bukan 1 Jun. Kalau kita nak membantu rakyat, bukan start 1 Jun. Impaknya telah pun 3 minggu sejak 12 Mei PKP. Cuma masa tu macam kalau saya di Gombak ni bolehlah bergerak ke Sungai Buloh, ke ke Rawang kerana masih lagi dalam Gombak. Saya dulu duduk dalam Mukim Setapak. Masih lagi boleh. Tetapi sekarang ni 10 km macam PKP 1 lah. Within 10 km. Itu je beza. Yang lain tu nampak macam lebih kurang sama je lah. Itu yang masih banyak lagi kenderaan dan sebagainya, tidak seperti PKP 1. Jadi yang ini berapa lama? Yang ini we will suffer another 6 weeks. Dalam announcement yang saya lihat ialah yang pertama ialah PKP, dia katakan lockdown. Lockdown fasa 1 untuk 2 minggu dan fasa 2 untuk 4 minggu. Kemudian daripada itu tak tahulah apa nak jadi. Tetapi apa yang saya lihat ialah kadang-kadang ni sebenarnya bagi saya lah bukan lockdown. Bila kata lockdown, saya rasa macam PKPD lah. Macam Kampung Batu Muda Tambahan, dia kena PKPD baru-baru ni. Dengan all the wired dan semua tu kan. Itu barulah betul-betul total lockdown. Tapi bila keluar PKP 3 ni sebenarnya lebih mudah, lebih lenient daripada PKP 1. PKP 1 seorang je boleh bawa dalam kereta. PKP 3 boleh 2 orang. Kan? PKP 1 tak boleh yang menjual nasi lemak dan sebagainya di tepi jalan tak boleh. PKP 3 boleh. Cimata tak dibuka. Kedai cimata tak dibuka PKP 1, kedai cimata dibuka PKP 3. Dan sekarang ni pula kita dengar, wow, bukan 92,000 dah 100,000 lebih dah. Kilang-kilang boleh dibuka kan, melibatkan berapa juta orang. PKP 1 tak ada macam tu. Jadi saya pun heran jugalah. Dan kita lihat new case banyak ada PKP 1, kes aktif banyak, kematian banyak. Dan sekarang kita berada dalam keadaan begini, tetapi PKP 3 ni sebenarnya lebih lenient daripada PKP 1. Jadi persoalannya, adakah ia akan successful? Ini je soalan dia. Adakah ia akan successful? Cukuplah soalan tu. Kerana saya diminta untuk cakap lebih kepada apa yang perlu kita buat pada rakyat kan. Okey. Yang kemudian melainkan PKP 1 yang dimulakan semasa kes masa rendah. Okey, ni tak apa, ini semua ialah ni. Jadi apa yang sebenarnya isu sekarang ni kita dalam 89,000, 78,000 dan sekali 9,000, 9,020. Macam mana nak turunkannya kepada below 1,000? Bagi saya itu yang perlu. Masalahnya belum sampai, baru sehari 1,000, bawah 1,940 dah dibuka. Orang trade stock market pun dia kalau break out tu, breakdown, break up at least 3 hari betul-betul. Kalau tidak kita panggil force breakdown, force break up. Tapi yang ni sehari turun, tiba-tiba PKPB dimudahkan lagi. Jadi orang pun macam rasa it's over. Itu yang datang balik semula lah. Jadi sebagaimana saya dengar tadi, minta jangan ada lagi satu wave. Memang kalau ada satu wave lagi, saya ingat semua orang pengsan lah. Semua orang pengsan. Pasal duit pun tak ada. Ini PM kata hari itu bahawa kerajaan pada masa ini sudah tidak mempunyai banyak wang kerana telah membelanjakan 600 bilion dalam belanjawan. Tapi yang saya faham lah, kerajaan boleh minjam dengan mudah. Tetapi bukan rakyat.
Rakyat bila dah terkesan dah apa dah memang tak boleh nak pinjam dah. Itu yang minta moratorium dan sebagainya. Tetapi ini masanya untuk kerajaan meminjam. Walaupun saya tahu ia akan menaikkan lagi nisbah pinjaman kepada GDP. Apalagi bila GDP kalau dia jangka menurun, nisbah ni akan naik lagi lah. Walaupun ceteris paribus. Pasal when denominator goes down, then the result will be higher. Okay, jadi sekarang ni apa yang kita lihat berlaku pada rakyat? Pandemik yang sekarang kita alami ni ialah sudah lebih 15 bulan di Malaysia. Kes pertama di Malaysia Februari 25. Kes 4 kes, saya masih lagi ingat, saya bertugas di Putrajaya. Menggigil kita tahu bila dekat 4. Terpaksa kami ni memang pergi kerja lah, hari Chinese New Year yang kedua tu pergi kerja. Kerana meeting yang penting, amat penting dengan Panglima Ketan Tentera, IGP semua hadir. Dan memang amat. Jadi tapi sekarang ni bila 9,000 pun nampak macam relax je kan. Dulu 4 pun rasa macam menggigil. Jadi sekarang ni dah 15 bulan berlaku. Jadi rakyat ni kalau kita lihat, ada yang dibuang kerja. Ada yang dibuang kerja tahun lepas lagi, ada yang dibuang kerja tahun ini. Tadi ada siapa cakap tadi tentang ramai orang balik kampung dan sebagainya. Saya ada baca juga, tak tahu Wallahualam sama ada benar atau tidak benar, tapi katanya daripada polis yang bercakap, ada yang di antara mereka yang menunjukkan surat pemberhentian kerja menyebabkan mereka terpaksa balik kampung. Balik kampung tak bayar sewa rumah kampung. Kalau nak duduk sini kena bayar sewa, jadi mereka balik ke rumah. Jadi mereka dah jadi penganggur. Ada pula yang dikurangkan pendapatan. Alhamdulillah lah, duit ada lagi, boleh makan dan sebagainya, tapi itu yang diminta akan moratorium tu. Macam mana nak bayar sewa dan sebagainya, bayar installment dan sebagainya, tapi nak makan lagi. Gaji dah dipotong 25%. Ini untuk orang yang bekerja. Orang yang berniaga, perniagaan ditutup. Essential services saja yang boleh buka, yang tak bukan essential service terpaksa tutup. Sewa masih berjalan. Memang marah bagi 30% diskaun, tapi bukan semua building adalah kepunyaan MARA. Kan? Ada juga yang minority kepunyaan MARA, tetapi majority kepunyaan swasta. Dan ada yang tak mahu, dia kata, dan ada yang terpaksa surrender, tutup. Pasal ini kali ketiga. Kali pertama mereka boleh survive, kali kedua boleh survive tapi dah macam ni. Yang sekarang dah macam ni dah. Kalau lagi sekali wave, saya ingat macam ni lah. Dah habis. Kurang pendapatan daripada perniagaan. Kenapa kurang pendapatan? Sebelum ni, okey, kita lihat Kuala Lumpur wilayah lah, KL lah, senang. Sebelum ni, Kuala Lumpur, Selangor dan wilayah Persekutuan KL dikira sebagai satu negeri. Sebelum tu, Putrajaya sekali. Kemudian pasal Putrajaya PKPP, dia dah tak asing. Kan? Kemudian, kurang sikit. Dalam daerah saja boleh. Jadi orang yang jauh tak dapat nak pergi tempat yang lain nak membeli belah, tak boleh lah. Dan sekarang ni tinggal 10 km saja. Orang dok bercakap tentang 8 malam sampai 8 pagi 8 malam. Reduce tempoh berniaga. Yes. Tetapi kita juga perlu melihat dari segi bisnes ni, mereka yang kita punya klien kita very limited. Just within 10 kilometers. Itu juga akan mengurangkan perniagaan pada mereka yang berniaga. Jadi bagi yang punya dan satu lagi ialah kita dah 15 bulan. Kalau kita belajar financial planning lah, memang financial planning memang selalu kita advocate. Sebelum ni pun saya pergi meratalah tentang financial planning ni, advocate 3 bulan minimum emergency saving. Ada yang kalau boleh 6 bulan. Kita tak pernah cakap 12 bulan. Never thought of that. Tapi kalau ada orang pun yang betul-betul disiplin, ada 3 bulan, ada 4 bulan kan. Tapi kita dah berapa bulan ni sebenarnya, PKP ni. Jadi orang yang macam mana disiplin pun, sebenarnya mereka sekarang ni dah kering dengan simpanan mereka. Dah habis dah. Jadi ini yang isu ni sekarang. Jadi okey, itu satu. Nanti kita datang balik nak berbincang bagaimana cadangan, bagaimana ABIM should come in and assist lah.
Dari segi KDNK, PKP 1 tiap-tiap hari dari segi KDNK affect 2.4 billion sehari. Jadi itu yang saya ingat, kalau PKP 3 buat macam tu pun inilah caranya, tapi dia akan lebih cepat. Angka akan turun. PKP 2 dalam 300 juta hingga 400 juta sehari. Ini semua datang dari statement dari MOF. PKPB ni yang bersyarat dalam 150 juta sehari. Yang PKP 3.0 preamble yang sehari sebelum raya puasa tu, kalau kita baca kenyataan MOF ialah dia akan turunkan sebanyak 1% GDP untuk tempoh 4 minggu. Asalnya 4 minggu tapi jadi 3 minggu kerana ada PKP yang baru yang diistilahkan juga sebagai lockdown. Jadi dalam fasa yang PKP 3 ni sekurang-kurangnya ada 2 fasa, 2 minggu dan 4 minggu, dan impak ke atas ekonomi kalau ikut MOF ialah tolak 1% GDP, dan MOF melihat tahun ini asalnya mereka lihat about 7 to 8%, now they are talking about 5 hingga 6,5. Socio-Economic Research Center, Executive Director dia kawan saya lah dulu, dia Head of Research CIMB Securities. Dia look at 4% dan RHB Research look at 5.4%. Jadi semuanya di bawah unjuran asal awal dululah. Ini kemudian ini perkara-perkara yang penting yang perlu kita lihat, isu-isu penting yang empat ni saja. Saya lihat 4. Yang lain tu biarlah pembuat dasar melihatnya bagaimana cara. Satu, kelangsungan hidup rakyat. Yang kedua, kes COVID-19 yang terkawal. Yang ketiga, maklumat benar berkaitan pandemik COVID-19. Yang keempat, proses vaksinasi penduduk. Yang ini 4 perkara yang penting, yang saya rasa memang federal pun looking at it, and then mungkin sebagai frontliners, volunteers, mungkin kita boleh berperanan. Saya akan go nombor 4 dulu, 4, 3, 2, 1. Yang dari segi vaksinasi ni, yang ini ialah data semalam, setakat ni 12.4 juta yang telah daftar, 2 juta telah vaksinasi. Hari ni punya figure saya tengok tadi 2098. 2098. Jadi mana ada 96,000 lah tambahan. Dan saya buat calculation, okay, vaksinasi ni jangan pula kita kata hanya rakyat Malaysia saja. Kerana kita pun jadi neighbor kadang-kadang duduk sebelah, tiba-tiba orang bukan Malaysian kan. Jadi vaksinasi ni perlu pada semua penduduk. Dan penduduk Malaysia ikut DOSM ialah 32.7 juta. Dan kalau kita keluarkan mereka yang berusia di bawah 18 tahun, kerana program vaksinasi ni untuk 18 tahun ke atas. Kalau kita ambil setiap kohort tu 500,000 juta lah. Yang setahun 500,000 juta, 2 tahun 500,000 juta, setiap satu tu 500,000 juta. Jadi ada lebih kurang 18 juta lebih kurang. So kalau kita tolak 32.7 tolak 9 dapat 23.7, kita round up jadi 24 lah, 24 juta. So maknanya dari segi yang dah mendaftar ni ada more than 50% actually dah mendaftar, ataupun dekat-dekat 50 to 54% yang telah mendaftar. Kemudian yang belum yang baru divaksinasi ialah 2 juta. Dan kerajaan telah memberitahu nak naikkan kepada 150,000. Hari ni saya lihat 98,000 kalau tengok yang kenaikan ni lah. 150. Kalau andaian mulai esok terus 150,000, kita memerlukan berapa hari? 297 hari saya ingat. 146 kali 147, 294. 294 hari lagi. 294. Kenapa 294? Setiap seorang kena bagi 2 dos. Kan? So kena kali 2 lah. Sebenarnya asalnya kita dapat 147,000. 147 hari. Tapi kerana setiap seorang nakkan 2 dos, jadi terpaksalah jadikan kali 2, jadi 294 hari. Dan dia lebih kurang jadi 9.8 bulan. Jadi maknanya lebih kurang 10 bulan. Jadi kalau tak ada hiccup dari segi 150,000 ni, tidak ada hiccup dari segi menunggu supply dan sebagainya, paling awal Mac tahun depan, akhir Mac tahun depan. Ini saya calculate lah. Saya buat calculation andai yang sama. Jadi adakah kita perlu menunggu sampai Mac tahun depan? Jadi kalau kita nak buka,
balik PKPB ke PKPP tu tanpa dapat herd immunity tu, kemungkinan ada gelombang yang baru pula. Jadi bagaimana? Adakah kita perlu buka dengan kalau kes baru turun 2,000, 1,000 tanpa kita mencapai herd immunity? Atau bagaimana? All this must be thought. Perlu fikirkan supaya janganlah pisang bawah 2 kali. Jangan lagi sekali kita dapat wave yang tinggi begini. Kemudian okey, itu satu. Yang kedua, tadi 4 kan? Yang kedua, yang tadi keempat ni ketiga. Maklumat benar. Maklumat benar ni kita perlu ada program salinan komuniti. Yang saya lihat sekarang ni Selangor satu je yang buat. Wallahualam kalau negeri-negeri lain yang buat. Saya sendiri telah pun partisipasi. Bila mereka sampai ke kawasan saya, Taman apa ni? Dewan Beringin, Taman Seri Bomba. Alhamdulillah negatif. Jadi apa yang boleh dilakukan ialah negeri lain juga membuat guna pakai apa yang Selangor lakukan. Tetapi gitulah, jangan terkejut. Pasal Selangor ni dia ada 4 section ni bila diletakkan kes tu. Satu ialah kluster, yang kedua ialah kontak rapat, yang ketiga lain-lain, yang keempat import. Kalau you bacalah tiap hari kpkesihatan.com saya baca tiap hari. Masalah saya. Itu masalah saya lah, baca tiap hari. Selangor ni kalau yang lain-lain tu tinggi 20%, 25%. Saya suspek semua datang daripada salinan komuniti ataupun majoriti. Yang lain tak banyak. Selangor memang banyak di situ. Jadi tapi masalahnya jangan pula kita denial syndrome. Oh lagi tinggi orang kutuk kita. Ini yang jadi pada Selangor ni. Sebenarnya tak perlu kutuk. Itu yang sepatutnya dibuat supaya kita mempunyai maklumat yang betul dan benar supaya kita boleh membuat keputusan yang betul. Kalau kita denial syndrome, problem. Memang tak boleh buat keputusan yang betul. Jadi masalah pun tak habis. Okey, kemudian yang kedua tadi, pengawalan aktiviti ekonomi dan sosial supaya pandemik ini terkawal. Itu yang apa dilakukan. Walaupun yang saya katakan tadi, PKP 1 tu lebih strict. Lebih strict walaupun waktu itu kes tidak banyak sebagaimana yang sekarang. Bagi saya tak ada salah strategi PKPB, PKPD dan sebagainya yang 4 macam tu. Kadang-kadang bercakap pun tersasul. Tetapi isu terbesar yang saya lihat yang berlaku dalam implementasinya ialah yang pertama, tidak ada parameters yang tetap. Sepatutnya tak tahulah yang saya diajar bila saya manage company dan sebagainya. Bila saya manage pelaburan, saya selalu mengadakan parameters. Supaya, ini dipanggil decision science. Supaya kita membuat satu keputusan tu dengan cara yang mengikut PPP lah. Pernah dengar 3P? Policy, Principle, Procedures. So parameters ni penting. Kalau kita nak betul-betul menghadam dan melaksanakan 3P ni. Parameters. Contoh PKP boleh bertukar kepada PKPB jika pertama, kes aktif. To tell you frankly, saya tak fancy kes baru. Saya fancy kes aktif kerana saya faham apa yang berlaku. So kes aktif mesti kurang daripada 20,000 katakan. Kemudian barulah kita masuk kes baru banyak. Kemudian berapa ramai persen orang yang telah pun divaksin, bla bla bla. Jadi kita ada semua tu parameter. Kalau semuanya okey, barulah PKP ni boleh ditukar jadi PKPB. Begitu juga PKPB nak tukar PKPP. Mesti ada parameters. Tapi saya lihat sekarang ni tidak. Saya tak tahulah ada atau tidak. Tapi saya melihat kepada data yang keluar dan saya melihat kepada keputusan-keputusan yang keluar, tak jive. Tak ada dia punya ni. Kalau boleh ada ke tu, dan insyaAllah kita boleh, we are moving toward to the right path lah. Kalau tidak, saya takutlah. Dan juga satu lagi, of course lah, perlu ada satu undang-undang dan satu hukum yang untuk semua lah. Tak mengira pangkat dan atau pendudukan. Jadi tak perlulah seorang tu di-compound, seorang lagi terpaksa tunggu AG office untuk decide nak charge atau tidak. Pasal semuanya compoundable kan. So just compound lah. Tak kisah siapa nama dia. Okey, dan kemudian yang pertama tadi, 4321 tentang rakyat ni.
Ini pemekasaan tentang meneruskan agenda prihatin rakyat. Apa yang kerajaan telah keluarkan ialah 2.1 bilion bermula bayar akan diberikan pada akhir bulan ini, walaupun PKP start awal bulan ini. Kemudian satu lagi saya lihat 2.4 bilion pada September. Jadi soalannya, bila sebenarnya PKP ni akan berakhir? Ini seolah-olah macam September, Oktober dah berakhir lah, tapi sedangkan kita buat calculation vaksin, kalau yang 150,000 vaksin tu tidak ditambah, bermaksud dia dan hanya 150,000 konsisten tiap-tiap hari, cuti umum pun buat kerja, inject juga, akhir bulan Mac baru siap. Jadi which is which? Pasal dalam nak buat keputusan, kita perlu tahu benda semua ni. These are parameters. These are parameters. Tapi apa pun kita lihat sekarang ni, yang kerajaan lihat ni adalah isi rumah pendapatan kurang 2,500 dan 500. Tapi persoalan yang saya kemukakan ialah takkan tak ada beza di antara orang yang tak dapat langsung, iaitu mereka yang telah di retrench, yang menganggur sekarang dan sebagainya, dengan mereka yang mendapat gaji 2,000. Seorang yang tak ada gaji langsung dapat 500, seorang lagi gaji 2,000 dapat 500. Ada beza tak? Sudah pasti ada beza. Dalam maqasid syariah kita bercakap tentang the five ni semua tu kan, protection of this, protection of that. Tapi dalam maqasid syariah, sebelum kita masuk chapter tu, kita masuk dulu chapter yang lain, satu tu iaitu tentang kita bincang tentang daruriyat, tentang hajiat, tentang tahsiniat. Kalau baca buku maqasid syariah, dia bincang benda tu dulu, baru dia bincang tentang protection yang lain. Yang 5 protection yang Hashim Kamali tambah satu lagi 6. Jadi kadang-kadang kita lupa yang asal. Jadi yang ini bagi saya lah bantuan daruri ni. Bantuan daruriat ni perlu, dan ABIM sepatutnya berperanan. Kalau ABIM nak berperanan, biar berperanan yang itu saja. Yang lain-lain tu biarlah government buat. Okay. Dan of course kita tak tahu lah 2, 4, 6 minggu atau one off. Nampak sekarang ni macam 2 off lah, Jun dan September. Jadi apa yang boleh kita lakukan ialah bantuan prihatin rakyat, tapi mungkin kita gunakan satu nama baru lah. Nama baru. Dan ABIM kena putuskan kumpulan sasaran, dan ianya untuk rakyat Malaysia. Tak kira kaum, tak kira agama. Dan tak kira sama ada mereka rakyat Malaysia atau citizen Malaysia atau tidak. Asalkan mereka berada di Malaysia. Takkan kita nak kata, dia ni rakyat Indonesia, parti, tapi dia tak ada makanan. Tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu kan. Manusia tu. Sekarang ni adalah bantuan insaniah. Dan ABIM seharusnya mempunyai senarai. Bagi saya lah, ABIM, Wadah, PKPM ni, sepatutnya kita ada senarai mereka yang terkesan. Kita ada usrah pusat, negeri, daerah, sepatutnya kita dah ada jentera yang tahu siapa-siapa. Siapa pesara. Saya tidak nampak pensioners ada problem. Mereka dapat pension tiap bulan. Tetapi saya melihat pesara yang tidak dapat apa pendapatan, dan kadang-kadang mereka tak dapat nak manage duit EPF mereka dengan baik. Lepas 5 tahun, 10 tahun habis duit. Kan? Orang ni patut kita tolong juga. Dan juga peniaga-peniaga yang pada waktu mereka hebat, mereka lupa nak masukkan dalam EPF dan sebagainya. Bila mereka dah tak ada kudrat lagi, mereka tak boleh buat apa-apa, mereka juga terkesan. Tidak ada pendapatan. Itu pesara. Penganggur. Baru umur 30-40 tahun. Tak ada kerja, menganggur. Dan peniaga yang tanpa pendapatan. Yang ini, bagi saya lah. Dan bagi saya, ABIM kalau nak concentrate pada mereka yang langsung tak ada pendapatan. Kerana kita ada limitation. Kan? Government tak ada limitation. Government dia boleh borrow. No risk. Kita ada limitation dan kita go down yang betul-betul daruri. Maknanya kalau kita lihat dari segi asnaf zakat, kita lihat bukan pada miskin tapi pada fakir. Itulah lebih kurang. Orang yang benar-benar dia nak makan RM10 sehari, dia ada RM2 je atau RM3. Dan ABIM mungkin hanya memberi bantuan asas lah. Yang pertama mungkin barangan asasi. Bagi barang asasi nilai katakan RM50 dan mungkin wang tunai RM100. Wang tunai ni pun kadang-kadang ada orang takut juga. Beli rokok pula. Ada isu lah, sehingga ada satu semasa saya bertugas dulu, ada satu organisasi yang memberikan bantuan-bantuan ni, dia tak beri cash langsung, dia beri kad. Tapi ini ada pula masalah administration lah, dia beri kad
Dan kad ni dia hanya boleh membeli di beberapa supermarket atau kedai dan hanya barang-barang tertentu saja. Jadi kalau dia beli rokok tu memang tak dapat lah. Dia tak boleh deduct daripada kad tu. Bekas kerana pasal ini ialah sumbangan daruri dan hanya sepatutnya barangan yang asli lah, yang asasi. Termasuk ubat-ubatan juga mereka boleh gunakan. Jadi kalau kita dapat setiapkan 150 untuk satu orang, satu keluarga. Tapi satu lagi kita kena bezakan juga satu keluarga yang ada seorang, dua orang, 4 orang, 6 orang. Kan? Ada perbezaannya. Kerana takkan seorang yang couple 2 orang dengan seorang lagi yang couple dengan 4 orang anak kita bagi jumlah yang sama. Ini nanti kita boleh buat tweaking lah. Tweaking. Kerana beza mereka punya keperluan. Kerana bilangan kepala lebih ramai. Dan satu persoalan ialah bagaimana pula ABIM nak dapatkan pembiayaan. It cost money kan. Jadi biasalah kadang-kadang kita minta bantuan daripada orang yang sama. Wadah minta yang sama, ABIM sama, PKPM sama kan. We have to go beyond that. Mungkin lancar satu tabung. Tabung hanya untuk ni. Dan akaun atas nama ABIM tapi minta buka di satu bank yang ABIM tak pernah guna. Come out dengan satu akaun yang satu so that dia separate daripada yang lain. Dan sasaran dia everyone. In fact kalau kita gunakan social media untuk promote, kita boleh dapat juga dari overseas. Bukan saja rakyat Malaysia overseas tapi orang-orang overseas pun. Wallahualam. Kerana social media ni dia punya strength dia ialah become international. Dan wawarkan juga. Saya suka melihat bagaimana YB Steam Penang. Macam mana dia buat program ni untuk orang tu dan dia letak juga account number dia dan sebagainya tiap-tiap kali. Dan disebabkan itu dia dapat continuously bantu rakyat. Jadi maknanya rakyat sebenarnya membantu rakyat melalui satu conduit. Conduit dia ialah yang di sini ABIM lah. Tetapi sebenarnya rakyat yang memberikan bantuan wang, dana. Kita buat untuk bantu rakyat. Dan of course satu yang penting, accountability dan keterusan. Pastikan bila kita buat tabung begini, kita ada laporan penggunaan dana ni. Receipt and expenses dan muat naik ke laman seseorang ABIM supaya semua orang boleh tengok. Kerana kita memang promote kan accountability, keterusan is transparency, good governance, tata kelola yang baik. Jadi kita walk the talk dengan melakukan perkara ni juga. Dan satu lagi ialah promosi vaksinasi kepada umum. Dalam kita go down, bukan saja kita bagi bantuan, tetapi pada sasaran ni juga kita perlu memberi penerangan kepada mereka tentang keperluan vaksin. Kerana apa? Kerana ada juga dakwah kumpulan anti-vaksin dan ada yang teori konspirasi dan sebagainya. Walaupun memang dah keluar baru ni hukuman ke atas mereka ni, tetapi mereka mungkin boleh masuk juga, tapi peranan kita supaya mereka come out and then buat vaksinasi. Dan ada juga yang terpaksa bayar RM200. Apa tu? Ada yang terpaksa bayar RM200 pada ambulan hanya untuk keluar pergi klinik untuk injek. Orang susah ni, kesian. Ada yang tak reti nak register MySejahtera, jadi kita kena bantu. Dan satu lagi, yang last, ni yang terakhir ialah sebelum ekonomi revive balik semula, orang tak ada kerja, terpaksa redeploy. Dulu saya kerja industri ni, sekarang saya terpaksa kerja tempat lain. Kita fikirkan bagaimana, yang ini saya boleh bantulah kalau nak pemikiran saya, latihan kemahiran kepada yang terkesan. Supaya mereka boleh bersedia untuk kembali pada mainstream apabila keadaan bertambah pulih. Dan saya rasa ini prepare untuk March, April tahun depan, tetapi kemungkinan kita perlu bermulakan program ini pada awal tahun ke. Mungkin boleh dapatkan grant daripada kementerian-kementerian yang terlibat untuk kita membantu mereka yang terkesan ini supaya mereka come back dan dapat pendapatan bila keadaan kembali pulih. So itu saja. Minta maaf kalau terlebih cakap. Inilah 4 ke 5 cadangan saya pada ABIM untuk laksanakan. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kekurangan, minta maaf kalau terkasar kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.